Teruk kes ni. Kenapa polis tak ambil tindakan? Kalau nak tahu, jom tanya peguam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Baru-baru ini tular di sosial media berkenaan dengan kes Puan Huda Muhammad. Apa yang terjadi di dalam kes ini apabila Puan Huda dan juga suaminya telah membeli sebuah rumah di Seri Kembangan. Pembelian rumah tersebut dibuat oleh seorang lelaki Cina. Dan apabila Puan Huda tinggal di sana sejak 3 tahun yang lalu, telah terdapat ada beberapa kumpulan ahlong yang datang ke rumahnya untuk mencari pemilik rumah lama. Rupa-rupanya pemilik rumah lama ini ada meminjam duit daripada ahlong dan ahlong-ahlong ini percaya bahawa rumah itu masih diduduki oleh pemilik lama. Ditambah buruk pula, menurut Puan Huda, pemilik rumah lama ini telah menggunakan bil TNB milik sepatutnya Puan Huda ini ditukarkan kepada tarikh dan masih membuat permohonan pinjaman dengan ahlong. Dan apa yang berlaku kepada Puan Huda keluarga, mereka tidak tinggal dengan aman di rumah tersebut, sehingga kan ada segala kertas yang dicampakkan oleh kumpulan ahlong ini. Ada hari tu di mana dia telah dihubungi oleh jiran ahlong ni datang dan kuncikan rumah mereka. Dan paling teruk lagi, rumah Puan Huda ni dibaling cat merah. Tidak selesa dengan keadaan ini dan rasa terancam. Mestilah saya pun takut kalau situasi ini berlaku kepada diri kita sendiri. Jadi Puan Huda telah membuat laporan polis. Daripada status Puan Huda juga ada dikatakan bahawa tidak ada tindakan proaktif yang telah diambil. Status ini telah dimuat naik di Facebook Puan Huda sehingga menyebabkan puluhan ribu orang berkongsi. Dan kesan daripada itu, pihak polis menafikan bahawa pihak polis tidak mengambil tindakan dan kes ini sekarang disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Jadi rata-rata netizen bertanya, benarkah sekiranya kami membuat laporan polis tetapi polis tidak ambil tindakan? Jadi saya hendak kongsikan sebenarnya apakah prosedur sebenar dan anda perlu faham kenapa laporan polis tidak diambil tindakan dan apa sebenarnya rentetan prosedur sehingga menyebabkan tindakan diambil. Di bawah Seksyen 107 Kanun Tata Cara Jenayah memperuntukkan bahawa pihak polis perlu mengambil laporan polis bagi sebarang kesalahan yang terjadi di Malaysia dan merupakan tugasan pihak polis untuk menyiasat sama ada terdapat kesalahan yang telah dilakukan. Jadi bermakna jika kita ke balai polis, pihak polis perlu mengambil laporan. Selepas laporan dibuat, siasatan perlu dimulakan. Tetapi diingatkan juga di bawah Seksyen 108 Kanun Tata Cara Jenayah ada memperuntukkan sekiranya kesalahan itu bukanlah kesalahan boleh tangkap, maka kes ini akan dirujuk ke Mahkamah Magistrate. Pernah tak anda buat laporan polis, tiba-tiba ada cover letter di hadapan yang mengatakan kes ini dirujuk ke Mahkamah Magistrate? Jangan salah faham, bukan sebenarnya magistrate yang mengendalikan kes ini. Bermaksud pihak polis mengarahkan anda untuk melantik peguam dan memulakan tindakan sivil. Itulah sebabnya kes kita tidak diteruskan. Sebab kadang-kala cara kita memasukkan laporan polis bahawa terdapat elemen-elemen jenayah itu tidak kita perjelaskan. Kerana orang sering salah faham. Misalnya dalam kes hutang. Kes hutang tidak melibatkan penangkapan seperti Seksyen 108 Kanun Tata Cara Jenayah memperuntukkan kesalahan yang tidak boleh ditangkap, tidak boleh diteruskan siasatannya. Jadi sekiranya anda hendak membuat laporan polis berkenaan dengan jenayah, anda perlu pastikan elemen-elemen jenayah bagi sesuatu kesalahan telah dimasukkan ke dalam laporan polis. Sekiranya polis berpendapat ia tidak mempunyai elemen jenayah seperti kes hutang, kes sambung bayar kereta, pergaduhan di antara adik-beradik atau suami isteri yang tidak melibatkan pukul. Jadi itu adalah merupakan kesalahan sivil dan perlu dirujuk di mahkamah. Anda juga perlu faham, pada kadar harian terdapat banyak laporan polis yang masuk di setiap balai. Jadi polis akan meneliti dan menilai manakah kesalahan yang boleh disiasat selaras dengan elemen jenayah seperti yang terdapat dalam akta-akta. Jadi nasihat saya sebelum buat laporan polis,
Dan sekiranya perbuatan si pelaku melibatkan elemen jenayah, pastikan di dalam laporan anda mengandungi elemen jenayah. Buat carian sedikit berkenaan dengan kesalahan yang telah dilakukan mungkin di internet untuk anda tahu bagaimana cara membuat laporan polis, dan anda tunggu sama ada polis memutuskan kes ini adalah merupakan kes yang akan disiasat di bawah seksyen jenayah ataupun merupakan kes sivil yang perlu dirujuk ke mahkamah. Jadi saya doakan semoga laporan polis anda dapat dirangka dengan baik. Untuk mengetahui berkenaan dengan informasi lanjut tentang undang-undang, jangan lupa subscribe, like channel ini.